Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, pada hari ini kita akan bersama dengan Cikgu Azmi, iaitu Cikgu Reka Bentuk dan Teknologi tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Apa yang cikgu nak ajar pada hari ini iaitu persembahan projek. Apa yang cikgu nak ajar pada hari ini iaitu membentangkan produk ataupun projek yang kita akan buat. Okey, pertama sekali, kita perlu hasil kerja yang telah siap perlu dipersembahkan. Iaitu pembentangan boleh dilakukan dengan pelbagai cara mengikut kesesuaian dan kreativiti. Okey, anda sepatutnya memberi penerangan dan maklumat yang menyeluruh tentang produk yang akan dihasilkan. Membuat persembahan projek. Projek yang telah siap dibina perlu dipersembahkan kepada rakan sekelas. Sekiranya projek dilakukan secara berkumpulan, maka semua ahli kumpulan perlu terlibat dalam persembahan projek tersebut. Membuat persembahan projek. Bagi membuat persembahan projek yang menarik, anda semua boleh menggunakan perisian MS PowerPoint semasa proses persembahan projek. Selepas pembentangan projek, kawan-kawan boleh bertanyakan soalan atau memberikan pendapat tentang projek yang telah dihasilkan. Okay, ini adalah perkara-perkara yang perlu diceritakan semasa pembentangan sesuatu produk ataupun projek. Okay, perkara yang pertama, nama kumpulan, nama projek, lakaran atau gambar, lakaran terpilih yang dipilih, lakaran kerja projek dan alatan dan bahan. Perkara yang pertama yang perlu dibincangkan iaitu nama kumpulan anda. Di sini tak kisahlah kumpulan A ataupun kumpulan B ataupun kumpulan C ataupun nama-nama yang terbaik bagi kumpulan anda. Dan yang kedua, nama projek. Nama projek bergantung kepada tajuk yang telah cikgu berikan ataupun tajuk yang telah kita belajar. Jadi di sini nama projek mengikut projek yang telah disarankan oleh cikgu anda. Itu adalah nama projek. Sekarang kita tengok kepada lakaran ataupun gambar ataupun lakaran terbaik yang dipilih. Okay, semasa proses perjalanan idea, beberapa idea perlu dicetuskan untuk menghasilkan produk. Idea tersebut perlu diterjemahkan dalam bentuk lakaran dengan menggunakan garisan dan gabungan bentuk asas. Berdasarkan lakaran yang telah dipilih, kita akan menganalisis lakaran tersebut. Kita tengok pada tujuan analisis adalah untuk mengesan kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada lakaran produk dari aspek elemen reka bentuk atau elemen khusus pada produk. Contohnya, analisis lakaran rupa, bentuk, saiz, ruang, warna, nilai, tekstur dan garisan. Sekarang kita akan tengok kepada lukisan kerja projek ataupun alatan dan bahan. Sekarang kita akan tengok lukisan kerja projek. Lakaran yang telah dianalisis perlu dinilai. Penilaian dibuat adalah untuk menambah baik lakaran dengan cara mengubah, mengekalkan bahagian yang sesuai atau membuat bahagian yang tidak sesuai. Dengan ini kita dapat lukisan kerja projek tersebut. Ia merupakan objek yang hampir atau betul-betul menyerupai objek yang sebenar. Sekarang kita akan tengok kepada alatan dan bahan.
Okay, sebenarnya alatan dan bahan bergantung kepada projek yang akan kita buat dan ia perlu bersesuaian dengan projek kita. Contohnya, peralatan menanda iaitu pensel, penggaris dan pembaris. Kita juga perlu tahu membezakan alatan tangan, bahan dan komponen. Sekarang kita akan tengok perkara yang perlu diceritakan lagi, iaitu proses membina projek, masalah yang dihadapi, ujian-ujian yang dilakukan, cara penyelesaian yang diambil, keputusan ujian yang dilakukan dan kelebihan projek yang kita sedang bina. Sekarang kita akan tengok kepada proses membina projek. Kita tengok proses yang pertama, mengukur dan menanda. Yang kedua, memotong. Yang ketiga, memasang tapak. Yang keempat, memasang badan. Yang kelima, memasang komponen elektronik ataupun elektrik. Yang keenam, menyambungkan wire. Yang ketujuh, melengkapkan projek. Dan yang ke-8, menguji projek. Ini adalah proses membina projek. Sekarang kita akan tengok kepada masalah yang dihadapi. Okay, sebenarnya, kita perlu mengenal pasti masalah melalui melihat, mengkaji keadaan persekitaran, pengalaman semasa, ataupun mengadakan pembincangan dengan kawan-kawan, mengadakan lawatan atau pergi ke pusat pameran dan melayari internet serta soal selidik. Di sini juga kita akan tengok kepada ujian-ujian yang dilakukan. Sebenarnya, ujian ialah satu kaedah atau prosedur yang digunakan untuk memperolehi maklumat secara sistematik. Ini adalah ujian-ujian yang perlu dilakukan oleh pelajar-pelajar semasa hendak membuat projek ataupun produk yang akan dilakukan. Okay, perkara yang seterusnya iaitu cara penyelesaian yang diambil, iaitu cara penyelesaian yang kita perlu buat apabila mengalami sesuatu masalah terhadap projek. Okay, setelah selesai penyelesaian, kita akan pergi kepada keputusan ujian yang dilakukan. Setelah beberapa kali kita membuat ujian dan didapati mengikut cita rasa yang kita hendak, jadi keputusan ujian yang dilakukan merupakan yang terbaik yang kita akan ambil. Di sini, setiap ujian kita perlu rekodkan sama ada ujian tersebut telah diambil ataupun tidak diambil. Di samping itu, kita akan tengok juga kepada kelebihan projek yang kita akan buat. Di sini kita akan tengok kelebihan dan kelemahan terhadap projek tersebut. Apa yang perlu kita kaji di sini iaitu kelebihan projek yang kita akan buat. Jadi di sini kita perlu bentangkan iaitu kelebihan projek tersebut. Okey, sekian saja untuk kali ini. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share video Cikgu Azmi. Dan kita akan jumpa lagi untuk tajuk yang akan datang. Okay, sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.